Okey, alright. Okey, nombor nisbah. Apakah itu nombor nisbah? Okey, senang saja. Okey, nombor nisbah ni senang je, test juga senang je. Nombor nisbah ni maksudnya ialah nombor yang kata orang apa, kata mudahlah, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Tu dia. Apa kata, konsep yang simple sekali. Okey, kalau dalam buku teks kita, okey, dalam buku teks kita, buku teks kita, okey, KSSSM Form 1. Okey, kalau buku teks kita, maksud panjang nombor nisbah ni, okay, dia tak adalah penting sangat untuk kita hafal. Okay? Tapi dia untuk pengetahuan je lah. Okay, so untuk kita, nombor nisbah ni, okay, apa benda dia? Sekejap saya buka. Okay, ni. Okay, ni buku teks kita lah. Okay. Okay, tajuk nombor nisbah. Okay, apa kata nombor nisbah? Kita tengok contoh lah. Okay. Ni contoh kita bagi apa tahu, bagi latihan, bagi aktiviti. Okay, dia selalu ambil beberapa peringkat ni, bincang. Okay. So, nombor nisbah sebenarnya benda dia. Nombor yang boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu P per Q, di mana P dan Q adalah integer dan Q tu tak boleh kosong. Okay, itulah nombor nisbah. Okay, nombor yang boleh tulis dalam bentuk pecahan P per Q, okay, di mana Q tu tidak boleh kosong. Itu syarat pertama lah. Okay, itu konsep nombor nisbah. Maksud dia. Okay, nombor yang boleh tulis dalam bentuk P per Q, bentuk pecahan, dan di mana syaratnya adalah Q itu tidak boleh bernilai kosong. Itu syarat dia. Kalau Q nilai kosong, dia bukan nombor nisbah. Dan yang pertama sekali adalah boleh tulis bentuk pecahan. Syarat pertama adalah tulis bentuk pecahan. Yang kedua, Q-nya bukan kosong. Itulah konsep nombor nisbah. Okey. Tengok contoh soalan utama tu. Adakah siap berikut merupakan nombor nisbah ataupun bukan? Okey, right? Kita tengok contoh. 6/7. 3/4/9. -8. 3/4. Adakah dia nombor nisbah? Okey. 0.36. 4/8. 3/4. 9/4. Adakah dia nombor nisbah? Okey. Tadi dia kata, okay, nombor nisbah adalah nombor yang boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey. Konsep gini contohnya, saya sebagai contoh mudah ya. Contoh. Okey, contoh. Sebagi 2.73. Kemudian sebagi lagi 2, okay, sebagi untuk contoh. Okey. Adakah 2.73 merupakan nombor nisbah? Okey. Mudah kita. Ambilkan kita, masukkan 2.73, buat sama dengan, cuba tekan ABC. Okey. Boleh tulis bentuk pecahan, maka dia nombor nisbah. Yang ini, bila tekankan kita akan dapat apa nombor tadi? Dapat nombor 273/100. Okey, dia akan dapat bentuk gini. Kita akan dapat bentuk gini. Okey, bentuk 2. Okey, kemudian 73/100. Okey. Ataupun nombor dia, kita buat gini. Kita buatlah 273 per dengan 100. Boleh tulis bentuk pecahan dan juga dia punya bawah tu bukan kosong. Maka ini adalah nombor nisbah. Okey, ini adalah nombor nisbah. Ini adalah nombor nisbah. Contoh. Syarat dia adalah boleh tulis bentuk pecahan. Okey. Yang kedua, contoh lagi kita dekat. Tekan kereta. 2.73, 2.73 64095, tekan 2.2, okey, 095, okey. Tekankan kita begini, tekan ABC tak dapat apa-apa. Kita tekan bentuk pecahan tak dapat juga. Okey. Bila tekan kereta masih dapat nombor yang sama. Maksudnya ini ialah bukan nombor nisbah. Maksudnya sini tidak boleh ditulis. Okey, dia tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, so dia bukan nombor nisbah. Bukan nombor nisbah. Contoh gitu. Okey. Contoh lagi. Sebagai contoh simple ya, supaya kita nampak pattern tu macam mana lah. Okey, contoh lagi sebagi. Katakan sebagai contoh.
Alright. Sekejap. Kejap ya. Ada mami. Kejap. Okay, right. Okay, contoh lagi saya contoh. Okay, contoh lagi. Saya bagi. 3.412. 413. 412 contoh gitu. Okay. Tekan kita. 3.412. Tekan sama dengan tekan ABC. Nampak tu? Jadi bentuk itu. Atau bentuk gini. Okay. Tekankan kereta saja dapat bentuk pecahan, maka dia adalah nombor nisbah. Itu bentuk yang paling simple sekali. Maklumat paling simple sekali. Okay. Kalau 18, adakah nombor nisbah? 18 ni, dia sama nilai dengan 18/1. Okay. 18/1. Contoh gitu. So, bawah dia tetap bukan kosong. Maka 18 pun nombor nisbah juga. Tu bentuk dia lah. Okay, jadi nombor nisbah ni dia merangkumi nombor-nombor yang ada pecahan, ada pecahan dan juga nombor bulat. Asalkan depan dia bukan kosong, yang bawah tu bukan kosong, dia nombor nisbah. Okey. Boleh faham? Okey, contoh lagi, tengok. Adakah 22? Okey, adakah 22 per 7? Adakah 22 per 7 nisbah ataupun tak? Kita tengok satu. Yang ni confirm nisbah sebab apa? Sebab dia ada pecahan. 22/7. Okey. Kalau tekan kita 22/7. Tekan sama dengan tekan ABC. Dapat. Nampak nombor yang tidak berulang. Gitu. Contoh. Okey, ini nombor nisbah ni. Contoh. Alright. Okey. Katakanlah 5 bahagi dengan 3. Contoh gitu. 1.66667. Okey, dia nombor nisbah. Okey. Katakanlah 1.66666 gitu. Dia tak berhenti. Dia nombor 6 semua tu. Okey. Yang ini bukan. Okey, yang ini bukan nombor nisbah. Okay. Yang ini dia Allahuakbar macam ni. Ya. Okey, ini bukan nombor nisbah. Sebab apa? Sebab dia punya nombor tu berulang, tak berhenti. Okey, sebab apa yang ni? Sebabnya ialah nombor 6 tu, nombor 6 tu tidak berhenti. Tidak berhenti. Maka dia bukan sebab. Maksudnya di sini lah kita tekan. Dia tekan 1.66666 gini, okey. Tekan sama dengan, okey, kita pun buat ABC. Memang tak dapat. Tapi kalau dia berhenti, contohnya 1.6666 contoh. Tekan sini, tekan ABC. Okey. Dia tak berhenti juga. Dia tak berhenti juga gitu kan. Alright. So yang paling penting sekali lah, dapat satu nombor, tekan kalkulator, dapat tak ABC dia. Dapat tak nombor-nombor pecahan. Kalau dapat, dia adalah nombor nisbah. Okey. Kita check tengok. Kita check tengok ni ya. Okey, 6/7. 6/7. Tekan ABC. Dapat kan? Okay, tekan gini, nampak nombor dia. Nombor dia berulang-ulang gini lah. Dia panjang. Dia panjang. Okay, tetapi bila tekan ABC, dia ada bentuk pecahan. So, nombor nisbah lah. Okay. 3/49 pun nisbah jugalah. Okay. 8. Nisbah lah. Ni confirm dah 8. Okay. Yang ini. Adakah nisbah? Tengok nisbah. Adakah dia nisbah? Kita check tengoklah. Okay. 0.36. Adakah dia nombor nisbah? Okay, contoh. 0.36. 0.36. Okay, tekan ni. Kita tekan ABC. Dapat 9/5. Bentuk pecahan. So, dia nombor nisbah. Okay, alright. Ni semua nombor kita semua nombor nisbah ni. Yang bentuk semua nombor nisbah. Sebab apa? Sebab semuanya boleh tulis bentuk pecahan iaitu P/Q. P/Q. Alright. Campur gitu ya contoh. Okay, so nak tentukan dia macam ni cara dia. Ni contoh soalan buku teks kita. 1/45. Kita buat pecahan tak wajar. Okay, kalau kita boleh dapat jawapan dia bentuk pecahan, maka dia adalah nombor nisbah. Boleh faham? Okay. Tu yang penting. Dan soalan tak ada tanya pun ni nisbah ataupun bukan, tak tanyalah. Ni just pengetahuan saja. Yang penting topik ni lah kita tahu nak menggunakan nombor tersebut sama ada dia nisbah ataupun tak. Okay. Dan kita dapat selesaikan nombor tersebut. Itu paling penting operasi, bagai operasi lah.
Okey, ini semua nombor nisbah. Cara dia, tadilah contoh buku teks tadi ya. Ini semua nombor nisbah. Yang A nisbah, yang B pun nisbah juga, sama je. Okey. Macam cakap tadi, topik part yang ketiga ni, yang paling penting ialah kita tahu menggunakan nombor tersebut untuk menyelesaikan masalah. Okey. Untuk part yang ketiga hari ni, dia adalah gabungan. Okey, gabungan ada nombor integer, ada nombor pecahan, ada nombor puluhan. Dia gabung sekaligus. Ini part yang ketiga yang kita buat pada hari ini. Okey. Soalan kata selesaikan. Selesaikan. Bila sebut selesaikan, dalam exam, maksudnya dia wajib tunjuk jalan kerja. Kalau tak tunjuk jalan kerja, maka kosong. Contoh begini kan. Kalau kita gunakan kalkulator, contoh. Kita masukkan 28.5, kemudian kita tolak 3/8, kemudian kita tolak 12.75, kemudian kita tambah dengan 1/16. Kalau kita buat begini, bagi jawapan terus begini, maka kita tak dapat markah. Sebab soalan kata selesaikan. Bila sebut selesaikan, wajib ada jalan kerja. Okay, wajib ada jalan kerja. Kalau disebut perkataan selesaikan. Kalau kita nyatakan, tidak perlu jalan kerja. Okey, so untuk yang ni, apa kita kena buat? Okey, langkah pertama kita ialah kita tunjukkanlah jalan kerja salah satu. Jangan buat semua, janganlah buat semua kan, lambatlah. Salah satu tu buat. So yang ini terpulang pada kita. Sama ada nak buat bentuk pecahan, bentuk puluhan. Bergantung pada soalan lah. Okey, clue kita sini ialah kita buat pecahan sama ada tukar ke bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Terpulang pada kita. Salah satu. Saya tunjuk dua-dua lah ya. Saya tunjuk dua-dua. Okey, contoh. Katakan kita tukar kepada bentuk pecahan. Saya tunjuk dua-dua cara supaya awak tengok. Okey, ni. Okey, contoh yang pertama. Kita tukar ke bentuk pecahan. Okey, ni konsep yang pertama ya. Yang ini kita buat, kita ubah kepada pecahan. Okey, langkah pertama kita. 28.5 tukar ke pecahan. So macam inilah. 28.5 tukar ke pecahan. Tekan ABC ni, dapat gini. Nak cantik, buat bentuk pecahan, tak wajar. Kita kata shift ABC. Begitu. Okey, kita buat untuk pecahan di sini, maka untuk 28.5 ni dia sama nilai dengan 57/2. 57/2. Okey, 12.75. Pecahan itu tukar. Okey, tukar juga 12.75. Okey, sama dengan sama. Tekan ABC dapat bentuk ini. Tekan shift ABC. 51/4. Kita tukar semua soalan ke bentuk pecahan. 51.4. Itu cara pertama. Kita ubah soalan kepada bentuk pecahan. Okey. Kemudian, sampai sini, untuk operasi tambah tolak, kita pun dah tahu dah syarat dia. Mestilah sama dia punya pembawah dia. Di sini, apa kita boleh buat? Kita samakan semuanya dengan 16. Kita samakan semua dengan 16. Jadi, apa jadi? Yang ini kenalah darabkan dengan 8. Supaya jadi 16. Bila bawah darab 8, atas pun darab 8. Yang ini pula darab 2. Bila bawah darab 2, atas darab 2. Yang ini pula darab dengan 4. Bila bawah darab 4, atas pun darab 4. Okey, yang hujung ni tak perlu buat apa-apa sebab dia memang 16. Ini step yang kedua lah. Okey, step yang ketiga. Kita selesaikan yang ni. Step yang ni selesaikan. Okey, kemudian 57 darab 8. Okey, 57 darab 8. Okey, akan dapat 57 darab 8 akan dapat 456. Kita buat macam tu. Ni dapat 456. Yang ini akan dapat 6. Yang ini akan dapat 204. Gitu. Okey. Bawah semua 16 sekarang ni. 16, okey, 16 dan 16. Sebab operasi tambah tolak dia mesti samakan dia punya pembawah dia. Okey, sekarang semua dah sama dah. Okey. Bila semua dah sama dah, kita tulis semula dan kita combinekan semua sekali. So yang ini akan jadi 456
tolak 6, tolak 204 dan tambah 1. Dapat gitu. Dan selesaikanlah akhir sekali. Selesai akhir sekali. Dapatlah jawapan dia. So 456. Kita tolak dengan 6. Tolak 204. Tolak tambah 1. Akan dapat 247/16. Jawapan kita nanti nak tulis bentuk pecahan pecahan wajar boleh, tak wajar pun boleh. Tak ada masalah lah. Kita tak ada masalah. Boleh saja. Yang penting adalah jawapan akhir tu betul. Okey, pecahan tak wajar 247/16. Pecahan wajar, okey, 247/16. Okey. Pecahan wajar 15/7/16. 15/7/16. Okey. Jawapan kita boleh pecahan tak apa, perpuluhan tak apa, wajar tak apa, tak wajar pun tak apa. Okey. Ini untuk soalan yang pertama tu. Okey, untuk yang B pun sama juga. Contoh, nak samakan pembawah dia. Cuma dekat sini, kena hati-hati sebab kalau bentuk pecahan, okay, tepi ni tak ada masalah. 11.3 tak ada masalah. Senang. 11.3, bila tekan ABC dapat gitu. Okay, tekan shift ABC dapat gini. Tak ada masalah, senang kan? Okay, so tu buat itu tak apa. Okay, dapat 113/10. Okay, cuma yang ini je lah ni. Dekat sini, 12.73. 12.73. Okay, tekan ABC, dapat gini. Tekan tak wajar, begini. 1273/100. 1273/100. Okay, yang ni pun sama juga, tekan kereta nanti. Dapatkan jawapannya juga 29.83. Okay, tekan sama dengan ABC, tekan shift ABC, dapat 2983. 2983/100. Okay, langkah pertama kita. Tukar semua ke bentuk pecahan. Okay, langkah kedua. Kita selesaikan yang dalam kurungan dulu. Dalam kurungan dulu ni. So, 1273. Okay, 1273 tolak dengan 2983 akan tinggal negatif. Okay, tinggal negatif 1710. Okay. Kita buat satu tak apa, tak salah. Okay ya. Okay. Yang ini pula opsi darab. Bila darab tak kisah. Darab, kalau kita buat macam ni. Mana-mana. Darab kita selesai semua. Apa teruskan kita je. Okay. So 113/10. Darab dengan 7. Darab dengan 3/5. Akan dapat jawapan begini. Tak wajar kita buat. 2373/50. Boleh selesai kita, tak salah. Okay. 2373/50. Tu step dia. Okay, kita boleh buat yang tu. Yang operasi darab kita boleh selesaikan. Ni kita boleh kumpulkan semua sekali. Sebab operasi darab mesti buat dulu. Okay, settle gitu. Kemudian kita buka kurungan. Okay, bila buka kurungan, apa jadi? Simbol tu. Kalau negatif-negatif, jadilah positif sini. Positif, 7 per, yang ini per 100 ni. Dan lagi sekali, samakan pembawah dia. Okay, samakan pembawah dia. Jadilah, okay, yang ini kena darabkan dengan 2 supaya jadi 100. Okay, bawah darab 2, atas darab 2. Tunjuk tak apa. Okay, step ni. Kemudian sama dengan, okay, so 2373, okay, 2373. Bila darabkan dengan 2, dapatlah 4746. Okay, alright. Okay, 4746 per dengan 100. Okay, bila tulis sebaris begitu, kita boleh sekalikan dia. Ini saya tunjuk satu-satu step dia. Jadi saya panjang tu. So, tambahkan kat sini. 1710/100 dan selesaikan dapat akhir sekali. Okay, sama dengan, okay, tambah dengan 1710. Okay, dapat ni 6456. Okay, 6456/100. Okay, ataupun bentuk pecahan wajar. Mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. Bentuk pecahan wajar. Okay, 6456/100 dapat gini. Okay, pecahan wajar, tekan ni dapat 64/14/25.
Kita dapat 64/14/25. Itu jawapan yang akhir sekali lah. Wajar boleh, tak wajar boleh, tak salah. Okey, ini cara yang pertama, iaitu kita samakan bentuk pecahan. Kita juga boleh samakan bentuk perpuluhan. Okey, perpuluhan pun tak apa. Kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Okey, kalau perpuluhan dia lebih senang lagi. Alright. Perpuluhan dia lebih senang lagi. Contoh soalan saya pinjam soalan saya nak rujuk. Ini soalan dia. Okay, saya nak rujuk soalan. Okey, yang kedua, kita samakan soalan berbentuk perpuluhan. Okey, kita tukarkan. Okey, yang pertama tu tak ada masalah. Sama dengan 28.5 tak ada masalah. Salin balik. Okey, 3/8 tu. 3/8 tukar bentuk perpuluhan jadilah 0.375. Okey, tolak dengan 0.375. Tolak dengan 12.75 tambah dengan 1/16. Okey, 1 bahagi dengan 16 akan dapat jawapan dia gini. 0.0625. 0.0625. Kita ubah kepada bentuk perpuluhan. Okey, gini cara boleh, tak ada salah. Okey, alright. Okay, welcome Danish Rusaimi. Okay, alright, sambung. Okay, next. Mana tadi dah? Okay, bentuk perpuluhan dia lebih senang, lebih simple sikit. Sebab apa? Sebab kita nampak benda tu lah. Okay, kemudian tambahkan macam biasa. 2 baris je, senang. So, masukkan kita saja 28.5 tolak 0.375 tolak 12.75 dan tambah 0.0625. Okey, dapat jawapan dia 15.435. 15.4375. Siap. Ini tukar bentuk perpuluhan. Okey, lebih senang lah, bentuk simple. Okey, alright. Kalau yang ini pula contoh 11.3 salin balik, darab 7 salin balik, tak ada masalah. Okey, darab 7 salin balik, tak ada masalah. Okey. 3/5 akan dapat 0.6. Okey. 3/5 maksudnya 3 bahagi 5 dapat 0.6. Gitu. Kemudian tolak dengan buat kurungan 12.73 tolak 29.83. Gitu. Okey, yang ini kita selesaikan. Sebab ini operasi darab. Kita combinekan darab ni. Satu kali lah. Okey. So, gunakan itu juga lah. Sama. Okey, 11.3 darab dengan 7 darab dengan 0.6 akan dapat 47.46. Okey. 47.46. Okey, kemudian ditolakkan dengan yang dalam sama satu 12.73 tolak dengan 29.83, bakinya tinggal 17.1 negatif. Gitu. Kemudian kita bukakan kurungan ini. Kita buka kurungan ni. Buka kurungan, bila simbol sama, tambah 47.46 tambah 17.1, dapat jawapan akhir. Okey, dapat jawapan akhir. Okey, tambah dengan 47.46. Okey, dapat jawapan akhir dia ialah 64.56. Okey, alright, gitu. Inilah dia benda dia, iaitu kita boleh buat operasi tu melibatkan kita ubah soalan kepada bentuk pecahan atau perpuluhan. Kecuali kalau soalan tu kata jawapan mesti pecahan, kita kena pilih pecahan lah. Kalau tak kata apa-apa, boleh pilih. Pecahan boleh, perpuluhan boleh. Tak ada masalah. Yang penting jawapan kita betul. Itu syarat utama kita. Okey, alright. Ni perpuluhan, ini pecahan. Okey, kalau pecahan dia lebih rumit sikit lah. Lebih rumit sikit. Sebab apa? Kena samakan dia punya pembawah dia. Okey. Soalan yang kedua. Lengkapkan langkah-langkah operasi berikut dengan mengisi petak-petak kosong. Dia kata itu 0.5 tambah 2/3/4 tolak 2/2 sama dengan 0.5 tambah apa? Okey. Yang dia minta apa ni? Tengok. Soalan pertama tu, yang ni, okey. Yang ini dia bagi
asalnya 2/1/2, dia ubah menjadi bentuk pecahan tak wajar. Jadi ini bermaksud kotak yang pertama depan ni pun kena ubah kepada pecahan tak wajar. Jadi untuk yang ke depan tu 2/3/4. Tukarlah yang ini jadi bentuk pecahan tidak wajar. Okey, kita kena ikut contoh lah. Kalau soalan tu kata bentuk pecahan tak wajar lah. So apa jadi? Ambil kata arti kira, ambil kalkulator, masuk saja 2, okey, 3/4 sama dengan tekan ABC, tekan shift ABC. Dapat gitu. 11/4. Okey, gantilah ni. 11/4. Okey, ganti sini. 11/4. Tu langkah kerja dia, simple je. Okey, 11/4. Sini 11, bawah dia 4. Tukar bentuk pecahan tak wajar. Kita ikut follow soalan je lah, tak payah susah payah apa pun. Okey. Tu langkah pertama kita. Tukar ke bentuk pecahan tak wajar. Langkah pertama kita. Okey, next seterusnya kita buat apa? Tengok bawah dia. Okey, bawah dia buat macam mana? Dia samakan dia punya pembawah dia kot. Dia samakan bawah dia. Jadi, maksudnya kalau 5, 10, 24, darab 2 lah. Tetapi yang di sini, kita masih kekalkan nombornya. Sebab apa? Sebab pembawah dia masih kekal 4. Maksudnya kita tak ubah apa-apa. Salin balik sahaja. Step yang kedua. Salin balik sahaja. Sebab apa? Sebab kita tak ubah apa-apa pun. Okay, sebab kita samakan pembawah dia, yang hanya sebelah kiri saja, ke kanan saja kita darab 2. So, 2 darab 2 dapat 4. Maka atas pun darab 2 dapat 10. Okey, lepas tu kat sini apa kena buat? Selesaikan operasi dalam kurungan ni. So, ambil kita 11/4 tolak dengan 10/4 akan dapat jawapan dia 1/4. Okey, 1/4. Oleh sebab dia tak beritahu lepas tu tak beritahu lah. Nak guna apa kan? Tak kisah. Guna pecahan tak apa, perpuluhan tak apa. Nak puluhan, tekan ABC. Dapatlah situ 0.25. Boleh. Okey, 1/4 boleh. Pecahan boleh juga. 0.25 pun boleh juga. Tak ada salah. Mana-mana pun okey. Tak ada hal. Dan tambahkan dengan 0.5. Jawapan akhir dapat 0.75. Siap. Gitu je cara dia lah. Okey. Tu soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia kata, hitung. Hitung nilai bagi, dia kata, okey, selesaikan yang ni kata, tapi syarat kata apa? Dia nak jawapan betul kepada 2 titik perpuluhan. Dia nak jawapan untuk perpuluhan. Ini soalan beritahu. Jadi ini bermaksud, kita kena ubahlah soalan kepada bentuk perpuluhan. Jangan guna pecahan. Hilanglah markah nanti. Okay, peringkat awal nak guna pecahan tak apa, tak rasa boleh. Tapi alangkah bagusnya kalau kita buat, oleh sebab soalan minta bentuk pecahan, why not kita ubah dari awal kepada bentuk pecahan terus. So, 5.93 salin balik. Tak ada masalah sebab dia memang dah perpuluhan. Kemudian darab dengan 0.75 salin balik. Okay, kemudian tolak dengan yang bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni kita ubah kepada bentuk perpuluhan. Ambil yang ni, ubah kepada perpuluhan. Okey, jangan takutlah. Ambil kereta je senang. 2/5. Okey, tekan sama dengan, tekan ABC. Dapat 2.4. Begitu. Dapat 2.4. Okey, alright. Settle itu. Okey, kemudian nak buat mana? Buatlah operasi darab dahulu. Okey, kena konsep BODMAS. Okey, konsep BODMAS, bracket dulu, kemudian kita order, kemudian division, multiplication, addition dan subtraction, BODMAS. Okey, selesai yang biru tu dulu. Selesaikan yang biru tu dulu akan dapat, kalkulator juga takut, 5.93 darab dengan 0.75 dapat jawapan 4.4475. 4.4475. Kemudian tolak dengan 2.4. Lepas tu, akhir sekali, tolakkan dengan 2.4.
Dapat jawapan akhir dia ialah 2.045, tapi jangan berhenti sini. Sebab soalan kata dia nak jawapan 2 titik puluhan. Sekarang kita ada seperti dulu kita ada 4 nombor. Kita nak 2 sahaja. Kita nak 2 saja. Okey, so kita nak sampai sini je kita nak. 2 titik perpuluhan. Oleh sebab itu, tengok nombor yang ketiga ni. Kalau dia 5 atau lebih, maka nombor yang ketiga, yang kedua tu, kita kena ubahkan kepada tambah 1 lah. Jadi kat sini jawapan akhir akan dapat 2.05. Last gitulah. Dia nak ada 2 nombor selepas titik puluhan. So jawapan akhir gini. Kalau berhenti kat sini saja, hilang markah 1. Okay, alright, settle tu. Ni soalan nombor 4. Okay, kalau dalam exam kita kalau markah 2, sini 1 markah lah. Sini 1 markah dapat. Sebab apa? Sebab awak mampu tukar yang 2.4 ni. Markah yang kedua adalah kat jawapan akhir ni. Jadi maksudnya kalau kita ubah dia bentuk perpuluhan ni, hilang markah 1 lah, rugilah kan. Okay, itu soalan nombor 4. Okay, sekarang tengok soalan nombor 5. Berbentuk penyelesaian masalah. Okay, soalan kata berikut adalah resepi untuk menghasilkan sambal tumis ikan bilis. Okay, untuk buat ikan bilis, untuk buat sambal ikan bilis, kita tengok maklumat penting. Dia kata ini untuk hidangan bagi 5 orang. Hidangan untuk 5 orang dia kata. So 30 gram cili kering, 2 gram bawang merah, 5 gram bawang putih, 0.5 gram tambahan ajinomoto, garam dan juga ikan bilis. Ini untuk dimakan untuk 5 orang. Okey, kan soalan kata Puan Suria terima tempahan sambal ikan bilis untuk 128 orang. Itu penting tu. Kita kena faham soalan. So dia kata nak buat untuk makan 128 orang. Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan jumlah diperlukan untuk menyiapkan tersebut. Okey, macam mana kita nak buat? Langkah pertama sekali, ini untuk makan seramai 5 orang. Okey, kalau 128, berapa benda kita kena buat? Okey, langkah pertama saya dulu. Berapa grup kita kena buat? Okey. Alright, so berapakah grup kita kena buat? Ni senanglah grup kena buat. Jadi langkah pertama kita adalah kita buat 128 kita bahagikan dengan 5. Dapat tu dulu mula. Okey, bahagikan dengan 5. Tu langkah pertama kita. Tengok. Sekali buat 5 orang makan. So berapa kita kena buat? Inilah cara dia. Cari dulu berapa kita kena buat. Jadi kita perlukan sebanyak berapa? Okey gitu. So 128.5. Okay, 128.5 kita bahagikan dengan 5, maksud kita kena buat sebanyak 25.7 lah. 25.7. Dan kita kena ingatlah, ini untuk 5 orang kan. Jadi kalau 25.7, kita budahkan terus lah. Budah terus, jadi kita perlu buat sebanyak 26 hidangan. Itu clue dia. Kena buat 25 hidangan. Jadi untuk 26 hidangan ni, berapakah kita perlu sediakan cili kering semua ni? Okay, right? Okay, clue kata ialah kali ni perlukan 20 hidangan. Sekarang berapa gram perlu untuk sediakan ni? Okay, awak cuba try buat dulu. Awak try buat. Kita nak 20 hidangan. Okay, dan kita perlukan sebanyak ini. Maklum aja. Okay, cuba isi kotak ni. Berapa gram kena buat? Okay, cuba try dulu. 2 minit cuba try buat. Okay, sekejap saya tanya jawapan. Okay, ada jawapan tak? Sebab bagi jawapan, silakan.
Okay, ada yang bagi jawapan? Silakan. Berapa gram semua tu, cili kering semua tu? Tak ada, saya nak rujuk senang. Okay, ada bagi jawapan tak? Respon. Cili kering berapa gram diperlukan? Setiap satu hidangan, 5 orang perlu 30 gram. So kalau 26 hidangan, buat je lah. 26 darab dengan, ataupun kita tak nak buat macam tak apa. Kita ambil nombor asal, tak apa, boleh juga, tak salah, okey je. Tak salah pun. Okey, tengok macam ni, katakan. So kita perlukan 25.7 hidangan, okey. Darab dengan, yang tadi lah, 30 gram. Jadi cili kering kita perlukan sebanyak, okey, kalkulator dia, 25.7 kali dengan 30 gram, perlukan sebanyak 771 gram. Itu cara dia. Okey. Dan cara semua samalah untuk semua ni. Cara sama je. Langkah kerja sama je cara dia. Okey, semua ni darabkan dengan ikut bilangan tu lah. Okey, so yang kedua tu bawang merah darab dengan 2 gram sahaja. Okay, so 25.7 tu, so guna sikit, cepat-cepat sikit. Okey, kalau 2 gram kita perlukan 51.4. 51.4 gram untuk bawang merah. Bawang putih 5 gram. Darab 5. Okey, ambil darab 5. Okey, darab 5. So dapat perlukan 128.5. 128.5 gram untuk bawang putih. Okey, Ajinomoto kita perlukan 5 orang 0.25. Kalau 25 hidangan ni kali dengan 0.25. 0.25 perlukan Ajinomoto sebanyak 6.425. Okey, 6.425. Okey, garam 5 hidangan 0.75. Okey, kalau 25 hidangan ni darabkan juga 0.75. Kita perlukan sebanyak 19.275. 19.275. Lepas tu ikan bilis, kalau 5 orang perlukan 250. Okey, kalau 25 hidangan tu darabkan je lah. Okey, darabkan dengan 250. Okey, darabkan tu dapat 6425. 6425. Kita nak semua bentuk gram. Sebab soalan minta gram. Jangan ubah dah kilogram. Okey, selesai tu soalan dia. Okey, inilah cara untuk selesaikan soalan ini. Sangat mudah, sangat simple lah. Yang penting kita faham apa permintaan soalan tersebut. Okey, dan jangan lupa dia perlukan 5 orang. Takut dia buat 128 walaupun darab 30, 128, 2, 128. Lagi banyak jawapannya. So tak betul lah tu. So hati-hati. Okey, lepas tu soalan kata apa? B. Untuk kebat sikit. Soalan kata untuk 5 hidangan, kos adalah 250. Okey, untuk 5 hidangan kos adalah 250. Okey, berapakah harga yang dikenakan oleh Puan Suria? Puan Suria, dia nak dapat untung 124. Dia nak dapat untung sebanyak 124. Dia berhasrat dapat untung 24. Dia apa itu untung? Untung adalah perbezaan antara harga jual dengan harga belian. Maksudnya, berapa kos kita sediakan untuk buat benda tu? Alright? Okey, itu betul benda je lah. Jadi, dia dapat untung sebanyak RM102.40. Okey, cari dulu. Berapakah kos penyediaan? Kos penyediaan berapa? Okey, kos penyediaan ialah 5 hidangan 250. Kita perlukan berapa tadi? Ini. Kita perlukan sebanyak ni. Jadi, 25.7 kali dengan RM2.50. Okey. Ini adalah kos untuk penyediaan barangan tersebut. Bahan mentah semua tu lah.
Okey. So 25.7 darab dengan RM2.50, kosnya hanyalah 64.25. 64.25. Itu kos untuk sediakan bahan dia, banyak tu. Okey. So sekarang ni dia kata, berapa kena jual? Supaya untungnya ialah RM102.40. Jadi hasil jualan hasil jualan mestilah sama dengan kos campur dengan untung. 102.40. Jadi dia mesti jual dan dapat hasil sebanyak 11 tu lah. Okey. Tambah dengan RM102.40. Jadi dia mesti jual sebanyak RM166.50. So berapakah harga yang dikenakan untuk setiap dengan tu? Jadi harga yang dikenakan sama nilai dengan RM166.5 ni bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Satu cara lah. 128 tadilah. 28 tadi. Okey, tadilah. Sorry. Bagi 5. Okey, bagi 5. So, kos yang kenakan ialah bahagi dengan 5. Okey, RM RM33.33. Jadi setiap satu set ni dia kena kecah banyak ni. Okey, 5 orang tu 33.35. 5 hidangan tu 33.25. 33.25. Gitulah. Alright. Boleh faham tak? Maksudnya kat sini kat sini 5 orang tu, 5 hidangan tu, maksud 5 orang ni lah, 5 orang tadi ni. Okey. Setiap orang kena bayar sebanyak ini. RM33 tu saja untuk makan nasi lemak ni je. Okey. Ni kedai kat mana tak tahu lah kan, mahal sangat ni. Sebab kalau boleh power kan. So setiap seorang kena bayar banyak ni. 3333. Boleh faham Okey, ini maksud di sini lah. Setiap seorang kena bayar banyak tu. Kena bayar banyak ni. Supaya Puan Suria boleh untung sebanyak RM102.40. Banyaklah tu. Okey, mungkin kedai Puan Suria ni dekat KLA ke, kat LCC lah. Tempat banyak hebat-hebat kan. Hebat-hebat tu, mungkin lah. Sebab mahal kat ni. Makan nasi lemak je pun. Kena charge 3333. Okey. Dengar, faham lah? Okey, tu soalan dia. Okey. Selesai soalan ni. Okey. So, kita dah habis belajar. Pertama hari tu, kelas pertama kita tentang nombor integer, positif, negatif. Okey. Apa kita kena buat? Pertama tadi kita buat apa dia? Kita buat operasi susunan nombor pada garis nombor, susun tertib menaik, tertib menurun dan juga melibatkan operasi. Kemudian minggu depan kita buat operasi pecahan dan juga perpuluhan. Sama juga benda dia. Susun, kemudian lengkapkan garis nombor, susun tertib menaik menurun dan juga melibatkan operasi. Hari ini kita buat tentang nombor nisbah, gabungan semua sekali. Pecahan, perpuluhan dan juga nombor bulat integer tu. Alright? Okay, so habis lesson part itu. So untuk hari ini kita buat sedikit pengukuhan. Okay, sekarang kat sini kalau tengok, ada 3 soalan objektif. Okay. Di sini tiga soalan objektif. Okay. So saya nak minta kamu semua buat soalan ni. Okay, 3 soalan objektif. Okay, kita pun ada 3 orang dalam grup ni. Okay, dalam grup kita pun ada 3 orang sahaja. Okay, jadi setiap orang akan jawab lah nanti kejap lagi. Saya nak jawapan je. Okay, cuba try jawab dulu soalan ni. Okay, kita ada 2 orang kat sini. Ada 2 orang saja. Okay, so cuba jawab dulu. Nombor 1, 2, 3 ni. Okay, kalau dalam exam kita, kalau soalan objektif, jangan lebih daripada 2 minit untuk setiap soalan. Kalau lebih ni, awak kena fikir tidak cukup masa. Tapi untuk hari ni, saya tak bagi 2 minit. Saya nak bagi 3 minit saja untuk cuba buat soalan 1, 2, 3 ini.
Okey, 3 minit cuba buat. Sekarang pukul 10.52, 10.55 saya akan minta jawapan daripada anda kamu semualah. Okey, saya ikut nama ikut nama itu kita ada nama. Ni aku nama mak ni Zawani tadi dengan Muhammad Danish. Okey, cuba try dulu 3 minit cuba try buat dulu. Soalan nombor 1, 2, 3. Okey, so dapat bagi jawapan tak soalan nombor 1, A, B, C, D? Soalan nombor 1, apa jawapan dia? D. Okey, kata D. Ada kata D. Ada jawapan lain tak? Kalau ada jawapan lain. Okey, kita check. Dia kata antara berikut, manakah memberikan hasil yang negatif? Ini senang je. Operasi darab kan. Okey. Kita guna kereta je lah. Okey. Untuk A tu, kita ikut soalan je. Kita buat ikut soalan. So, 48 tolak 12 tutup kurungan darab dengan buat kurungan 5 tambah 7. Tutup kurungan sama dengan. Okey. Dapat jawapan positif. Macam tu je. Senang je. Okey. 4, 3, 2 positif. Okey. Yang B. Yang B sama juga kita buat 24 tolak negatif 38 tutup kurungan tambah dengan kurungan negatif 56. Tutup kurungan. Dapat jawapan positif 6. Okey. Dapat jawapan positif 6. Okey. C. C. Kita buat ikut tu. Okey. 15. Kita ikut soalan je. Okey. 15 darab buat kurungan negatif 7 tutup kurungan tolak kurungan negatif 120. Tutup kurungan. Okey, dapat jawapan dia. Okey, masih 15. Okey, so bila dapat bentuk gini, okay, yang D tu tak payahlah gunakan kereta lagi. Kalau A, B, C, D, bukan dah jawapan dia, confirm lah D jawapan dia. Tak payahlah guna kereta lagi. Okey, nak guna boleh tapi kenapa kita nak buang masa kan? Janganlah buat masa. Tapi kalau dah A, B, C dah bukan jawapan dia, tentulah jawapan dia D. So tak payah guna kereta, terus tanda saya D jawapan nombor 1. Okey, so tahniah untuk jawab tadi, D jawapan dia. Okey, seterusnya yang kedua, apakah jawapan dia? Oleh sebab dia ni soalan objektif, okey, tak perlu jalan kerja. So apa susah? Ambilkan kereta,
tekan saja. Ikut soalan. So, negatif 23.17 tambah kurungan negatif 8.35 tutup kurungan tolak dengan kurungan lagi negatif 92.14 tutup kurungan sama dengan. Itu dapat jawapan. Right? So, kalau jawapan soalan bentuk ini tidak perlu tunjuk jalan kerja, tekan kalkulator saja. Simple, senang. Okey, nombor 3. Apakah jawapan dia? Apakah jawapan nombor 3? B. Okey, B. Kita check ya. Okey. Di sini kita kena pandai keluarkan maklumat. Okey, maklumat kat atas sekarang ni umur Nasrin. Okey, sekarang ni Nasrin. Okey, Nasrin sekarang ni umur dia ialah 24 tahun. Okey, jadi dia kata Fatin pula kata umur dia 6 tahun lebih dari Nasrin. Okey, sorry ejaan typo nah. Okey, dia kata Fatin pula 6 tahun lebih dari Nasrin. Maksudnya Fatin lebih tua lagi lah. Okey, 6 tahun lebih. Lebih. Jadi kalau Fatin Nasrin 24, maka Fatin adalah 30. Okey, kemudian dia kata pula umur Hafizah pula dia kata 4 tahun kurang. 4 tahun kurang dari Fatin. Okay, Fatin tadi 6 tahun lebih daripada Nasrin. Okey, jadi kena pandai baca maklumat. Okey, sekarang ni sekarang ni umur Hafizah sekarang ni dia kata kurang 4 tahun daripada Fatin. Jadi umur Hafizah 26 tahun. Ini cerita dia. Dan soalan kata cari umur mereka, jumlah umur mereka 10 tahun akan datang. Dia nak kata cari jumlah umur. Clue kata jumlah umur. Bermaksud operasi tambah. Nak tambah apa? Umur mereka bertiga waktu bila? 10 tahun akan datang. Jadi 10 tahun lagi, yang ni tambah 10. Okey. Semua tambah 10. Sebab 10 tahun lagi. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Okey, so 10 tahun lagi, umur Nasrin dah jadi 34. Umur Fatin dah jadi 40. Umur Hafizah dah jadi 36. Okey, so kemudian kita tambahkan sajalah. Okey, so jumlah umur mereka, okey, umur mereka. Okey, tambahkan saja. 34 tambah 40, tambah dengan 36. Dapat jawapan dia. Okey, 34, okey, tambah dengan 40, tambah dengan 36, dapat jawapan 110. Okey, very good. Okey, masih lagi betul lah, pandai. Okey, maksudnya faham soalan tu. Okey, faham soalan tu, okey lah tu, good lah. Okey, itu soalan objektif. Okey, dalam exam kita, untuk bulan 5 nanti ujian bulan 1, exam kita biasanya soalan bagi 10 soalan je lah objektif. Okay, tapi kalau ujian akhir semester nanti, akhir tahun nanti, awak akan ada 20 soalan objektif nanti. Okey, akhir tahun nanti 20 soalan objektif. A, B, C, D. Okey, ada 20 soalan. Okey, kemudian soalan bentuk gini. Bentuk begini, namanya adalah soalan, okey, ni soalan objektif tau. Ini soalan objektif aneka pilihan nama dia. Okey, dalam exam nanti, ini disebut sebagai objektif aneka pilihan namanya. Dia ada A, B, C, D, di mana UASA nanti, ujian akhir sesi akademik, maksudnya tahun depan, bulan 1. Okey, awak akan ada 20 soalan nanti. Objektif, begini bentuk dia. Yang kedua, soalan bentuk gini. Ini namanya objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk, OPB. Pelbagai bentuk. Dia panggil OPB. Okey, dia akan ada 4 soalan. 5 soalan. 5 soalan bersamaan dengan dia kata 20 markah. Yang ini dia ada 20 soalan bersamaan dengan 20 markah. Satu soalan, satu markah. Okey, yang ini kita panggil OAP. OAP, objektif aneka pilihan. Yang ni panggil OPB, objektif. Dia soalan objektif, tapi dia bukan bentuk ABC. Bentuk gini, sesuaikan, bulatkan, betul salah. Itu soalan-soalan bentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, rajah 4 menunjukkan peta buih yang dimasukkan berapa nilai tertentu. Soalan kata apa? Bulatkan. Soalan kata, arahan dia adalah bulatkan. So, kita wajib bulatkan.
Buat bentuk lain tidak terima. Awak buat garisan ke tak boleh. Okey, bulatkan apa dia kata? Jawapan yang betul. Okay, dia kata bulatkan jawapan yang betul dia kata. So soalan ni tentang apa dia kata? Ni soalannya. Bukan integer. Soalan dia adalah nak kita bulatkan nombor yang bukan integer. Okay. So integer ni apa dia? Saya ulang balik, tanya balik lah. Apakah itu integer? Okay, boleh jawab. Apakah itu integer? Apakah itu integer? Anak sahabat saya, Rusemi, ada Major Rusemi, ada jawapan tak? Apakah itu integer? Ataupun anak Cikgu Zawani, apakah itu integer? Okay, di sini clue kata ialah dia nak bukan integer. So kita kena tahulah apa dia integer. Okay, so integer secara umumnya ialah nombor bulat. Maksudnya tiada pecahan, tiada puluhan. Itu nombor integer. Okay, bukan pecah. Okay, bukan pecahan dan bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan. Itulah integer. Okay, itu adalah integer. Tapi soal diminta kata, dia suruh kita bulatkan yang bukan integer. Integer, nombor yang bukan pecahan, bukan perpuluhan. Dia suruh kita bulatkan yang bukan integer. So kita bulatkan yang mana? Yang pecahan dan perpuluhan lah jawapan dia. So kita bulatkan. Mesti bulatkan. So ini bukan integer. Bulatkan. Jangan buat gini ya. Jangan buat macam ni. Jangan gariskan. Gariskan tiada markah. Sebab soalan kata bulatkan. So wajib bulatkan. Dapat markah. Lagi. Yang ni. Tak boleh pecahan. Pecahan juga bukan integer. Okay. Tak kisahlah sebab dia positif negatif sama je. Bukan integer ni dia bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Kalau integer dia bukan pecahan dan juga bukan perpuluhan. So dia ada 4 jawapan. Jadi 4 markah dalam exam. Ni contoh soalan bentuk objektif pelbagai bentuk. Berbentuk kita kena bulatkan. Ada soalan bentuk gariskan. Ada bentuk nyatakan benar palsu dan sebagainya. Okay, dia banyak jenis ya. Okay. Tengok yang ni pula. Lengkapkan. Ni soalan bentuk bahagian C. Bahagian C ya. Ini bahagian A ya. Ini bahagian B. Okay, bahagian A tadi objektif aneka pilihan. Bahagian B aneka pelbagai bentuk, objektif pelbagai bentuk. Dan bahagian C pula soalan bentuk struktur respon terhad. Okay, dia berbentuk struktur tempat kosong. Struktur respon terhad namanya. Ataupun kita panggil SRT. Okay, soalan bentuk gini, dalam exam nanti, akhir tahun nanti, awak ada 6 soalan mewakili 60 markah. Total 100%. Okay, soalan struktur ni pula, dia ada pecah. ABC. Contohlah, contoh ABC. Okay, itu dalam exam nanti. Okay, alright. So dalam exam nanti, objektif yang saya ulang sikit lah. Objektif ni, dia akan ada 20 soalan, 20 markah. Itu untuk akhir tahun nantilah. Untuk ujian bulan 5 nanti, mungkin dia bagi awak 10 soalan je lah. Sebab apa? Sebab tengah bulan 5 nanti, ujian bulanan. Masa 1 jam. Tapi ujian sebenar, masa adalah 2 jam. Jadi saya ulang sekali ya. Okey. Okey, contoh soalannya. Dia kata lengkapkan garis nombor dengan jawapan tepat disusun tertib menaik itu. Maksudnya nombor tu semakin besar. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Okey, untuk yang A ni ada 2 cara. Ada 2 cara. Okey. Oleh sebab ini garisan nombor. Jarak sama besar. Okey. Cara yang pertama, okey, ni cara pertama. Cara pertama. Okey. Kita nampak kat sini. Ada 2 nombor yang berjiran begini. Ni ya. Kita nampak ada 2 nombor yang berjiran.
So, apa kita nak buat? Cari dulu berapakah beza dua nombor ni. Okay, so kat sini, cari beza antara dua nombor bersebelahan. Gini. Okay, so kat sini apa jadi? Kita tengok contoh lah. Contoh kat sini, okay, apa contoh dia kat sini? Kita tengok contoh. Okay, kita ambil nombor ini. Tak sini ya. Alright. Ini cara pertama ya. Cara pertama. Okay, kita ambil nombor ini dan kita tolakkan nombor yang sebelum dia. Tolakkan nombor sebelum dia iaitu 81/2. 81/2. Okay, carilah beza dua nombor ni. Gunakan kereta je lah. Jangan susah hati. Okay, gunakan kereta saja. Bagilah jawapan. Jangan susah hati ya. Bagi jawapan je. Okay, cara pertama ialah kita tengok beza dua nombor kiri kanan tu. Kita tolakkan. Nombor besar tolak kecil. Nombor kanan tolak kiri. Sebab apa? Sebab ni adalah tertib menaik. Jadi ambil kereta kita. -5. Okay, -5. 1/4 ditolakkan dengan kurungan -81/2. Tutup kurungan. Maksudnya bezanya adalah 3/1/4. Beza dia adalah 3/1/4. Positif. 3/4. Jadi ini bermaksud setiap nombor yang berikut-berikut tu akan ditambahkan 3/1/4. Jadi untuk kotak sini, berapakah nombor dia? Okey, untuk kotak di sini, okey, buatlah macam ni. Nombor sebelum dia -5, 1/4. Okey, tambah dengan 3/4 gini. Untuk kotak yang pertama ni. Okey, ambil kotak ni, kotak ni. Okey, kita buat ini. So, ambil kata kita -5, okey, -5, 1/4 tambah dengan 3/1/4 dapat jawapan -2. Sini adalah -2. Masukkan -2. Gitu. Okey, sini -2. Kemudian sambung lagi. Untuk kat sini pula. Untuk kat sini pula cara sama. Ambil nombor sebelum dia tu iaitu 1/1/4 tambah dengan 3/1/4 sini. Ambil nombor sebelum dia. Okey, ambil nombor sebelum dia tambahkan dengan 3/1/4. Dapat kotak ni. Jadi 1/1/4 ditambahkan dengan 3/1/4 dapat jawab 3 kita tambah dengan 3/1/4 maka dapat jawapan 4/1/2. Pecahan boleh, perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Okey, 4/1/2. Tapi kalau dalam tu semua pecahan, better buat pecahan lah. Okey, itu cara dia. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, cara yang kedua, sejuk juga sama. Okey. Cara yang kedua, ini cara kedua. Oleh sebab nombor di tengah-tengah ni dia berada antara dua nombor gini. Dia duduk antara dua nombor gini. Okey. Jadi apa kita buat? Okey, cara kedua adalah cari purata antara dua nombor yang di kiri dan kanan. Okey, maksudnya macam ni lah. Okey. So untuk yang pertama tu, untuk yang pertama ni, kita ambil macam ni lah. Kita ambil nombor di kiri. Okey. Di kanan tu 1/4 tambah dengan, kita buat itu, tambah dengan, kita buat tu, negatif. Ambil nombor sebelah kiri. 1/4. 5, 1/4 gitu. Kemudian dapat jawapan 2 nanti, dapat jawapan yang 2 nanti, kita akan bahagi 2. Sebab apa? Sebab kita nak ambil tengah-tengah dia. Ini cara yang kedua. Iaitu kita ambil dua nombor tersebut, kiri kanan tu, tambahkan dan kita bahagi 2. Okey. So
kalkulator sama kurungan 1/4, okey, tambah, misalnya sebut lagi ya, 1/4 sebut satu-satu tambah dengan kurungan -5 1/4, okey, tutup kurungan sama dengan, okey, dapat jawapan tu, dapat jawapan tu kita bahagi 2, dapat jawapan sama. Okey, dapat jawapan sama. Yang ini kita buat gini, okey, kita dapat jawapan tu -4 kita bahagikan dengan 2. Sama je jawapannya, benda sama. Okey, -4 bahagi 2. Dapat jawapan yang sama. Okey. Yang ini kita boleh buat macam ni sebab apa? Sebab kita ada nombor di kiri dan kanan. Okey, ambil nombor kiri, ambil nombor kanan, campurkan, bahagi 2. Sama macam kat depan ni, kat yang ni juga, sama juga ni. Yang ni pun sama juga. Ambil kiri, ambil kanan, kita bahagi 2. Macam ni ya. Kita ambil nombor di kiri sini dengan kanan situ, kita ambil dan kita bahagi 2. Kenapa kita bahagi 2? Sebab nombornya berada di tengah-tengah. So ini ambil nombor pada kanan 7/3/4 tambah 1/4, dapat jawapan kita bahagikan dengan 2. Ni kita selesai dulu. Kemudian dapat jawapan kita bahagikan dengan 2. Okey, ini cara yang kedua. Dapat jawapan kita bahagikan dengan 2. So dia gunakan kereta je lah. Janganlah risau lah. Apa. So, dia suruh apa? Dia suruh isi tempat kosong je. Okey, so ambil kereta kita. Kurun tu tak apa. Tak kurun tak ada hal. Okey je. 7/3/4 campur dengan 1/4. Okey. Dapat jawapan 9. Kita bahagi 2. Dapat gitu. 4/5 ataupun ABC. Okay, ABC. 4/2. Ni kita dapat 9. Kita bahagikan dengan 2. Okay, jawapan kita pastikan dalam bentuk pecahan wajar. Sebab soalan pun bentuk pecahan wajar. Dapatlah 4/1/2. Okay, inilah dia cara untuk cari, untuk lengkapkan keterangan garis nombor menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kita buat cari purata kiri kanan. Okey. Ini syarat kalau kiri kanan ada nombor lah. Okey, alright. Okey. B. B. Dia kata sekarang ni tertib menurun. Nombor semakin kecil. Clue dia. Tadi nombor semakin besar. Semakin menaik. Okey, sama juga kat sini soalan dia. Okey. Sejuk dua cara. Okey. Satu cara, okey. Yang ini saya ambil cara ambil tengah. Ini saya ambil cara tengah. Ini kita cara dua. Iaitu cari purata. Okey, ni. So, cara begini, ambil aja ni. Okey, cara gini lah. Ambil yang ni. Tak sini lah. Tak guna ni. Okey, yang ni kita ambil. Okey, so kita ambil yang ni. Kita ambil lah nombor dia. 69 tambah 61. Dapat jawapan kita bahagi 2. Kita ambil nombor yang di tengah-tengah dia. Okey, kita buat. Boleh, tak salah. Boleh je. Lepas tu, akan dapat nanti sama dengan, okey, ni sekarang dapat 130 bahagi dengan 2. 130 bahagi dengan 2. Okey, dapat jawapan dia kat sini. Iaitu 60. Okey, 130 bahagi 2. 130 bahagi 2. Okey, dapat jawapan 65. Boleh macam tu, tak ada masalah. Okey. Yang ni pun saya nak ambil cara gini. Saya nak ambil cara gini ya. Saya nak ambil cara kita cari dulu beza kiri kanan. Beza dia. Ni saya ambil cara kedua lah. Jawapan kita boleh ikut suka macam tak apa. Yang penting jawapan kita betul. Okey. Ni cara kedua, saya ikut cara kedua. Okey, ni cara yang pertama. Okey, cara pertama iaitu cari beza dulu. Cari beza dia dulu. Berapa? Okey, so untuk kat sini 49 49
tolak 53. Okey, akan tinggal kat sini nanti negatif. Negatif 4. Maksudnya nombor tersebut berkurang 4, 4, 4. Jadi dekat sini apa jawapan dia? So dekat sini apa jawapan dia? Maka dekat sini jawapan dia ialah sebelum 49. Ni lah. Sebelum dia 49. Okey, saya buat macam tu, sama je. Okey, 49. Kita tolaklah dengan 4. Maka dapatlah jawapan dia 45. Tu cara dia. Sama je cara dia. So, dua-dua cara boleh guna, tak kisah. Yang penting jawapan kita betul. Ni 45. Siap. Okey, tu B. Okey, soalan terakhir. C. Hari ni kita habis awal sikit sebab apa? Sebab kesini soalan tak banyak. Okey, soalan C. Adrani mempunyai sejumlah wang, tak tahu berapa. Michaela pula ada RM1,200. RM100 kata, Adrani memberikan 1/5 daripada wang dia kepada Michaela. Itu soalan dia. Kemudian dia kata, apabila Michaela berikan 27 daripada wang dia kepada Ivory, dia masih ada baki RM1,000. Hitung jumlah wang Michaela Adrani pada awalnya. Okay, alright. Soalan bentuk ini yang penting-penting ni. Yang berpotensi masuk dalam exam kita, SPM kita, semua berpotensi masuk. Okay, kita nak buat. Tengok contoh cerita. Okay, clue kata. Awalnya, Michaela ada sebanyak ini. Ini awal dia. Kemudian dia kata, Adrani pula ada sebelah wang. Tak tahu berapa. Alright. Kita dia. Kemudian dia kata, Adrani beri 1/5 wang dia kepada Michaela. Ini maklumat yang pertama. Okay, Adrani bagus dia orang dia. Dia bagi duit dia 1/5 kepada Adrani. Okay, secara umum kita tengok contoh. 1, 2, 3, okay. 5. Ada 5 kotak. Okay. Yang ini dia beri kepada Michaela. Okay, iaitu 1/5. Okay, kalau ini 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Total 5/5 ataupun 1. Itu cerita dia. Okay, ini duit Adrani. Kemudian dia kata pula, Michaela pula, ni cerita yang kedua. Michaela pula bagi 2/7 kepada Ivory. Dia kata. Okay, so Michaela pula ada 7 bahagian. Ini wang Adrani. Mula-mula. Okay, ini wang yang ada pada Adrani. Dia bagi 1/5 kepada Michaela. Okay, sekarang ni duit Michaela pula. Ni duit Michaela pula. Michaela pula ada 7 bahagian. 7 bahagian. Okay, tadi Adrani ada 5 bahagian. Michaela pun ada 7 bahagian. Okey, 7 bahagian. Di mana dia kata 2/7 dia beri kepada Ivory. Okey, ini 1/7 lah. Okey, 1/7, 1/7, 1/7, semualah macam tu. Okey, 1/7, 1/7, 1/7. Okey, semua 7. Okey, kemudian dia kata apa? Dia kata 2 ini dia beri kepada Ivory. 2 bahagian ni beri kepada Ivory. Cerita dia gitu. Okey. Bila dia bagi duit kepada Ivory sebanyak itu, dia kata duit dia masih ada baki. Okey. Dia kata duit dia masih ada baki RM1,000. Maklumat yang seterusnya. Dia bagi duit pada Michaela ada bagi Ivory 27. Okey, yang ini baki ni masih ada sebanyak RM1,000 dia kata. Okey, ni masih ada baki RM RM1,000 dia kata. Okey, di sini tengok di sini guysnya.
kotak yang masih ada pada dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bermaksud kotak ini, kalau 5 kotak, okay, kalau 5 kotak maksudnya sini lah, kalau 1000 dibahagi dengan 5, 1000 bagi 5, bermaksud setiap satu kotak tu, dia bernilai RM200. Ni 200 semualah macam tu. 200, 200 sini, okay, 200 sini, 200 sini, 200. Tu cerita je lah. Okay, macam tu. Okay, jadi sekarang ni kita tengok kat sini, kita mendapati bahawa duit Michaela, duit Michaela, okay, duit Michaela pada awalnya dia ada 1200. Sekarang kita tengok kat sini pula, bila kita kira-kira semua, kita mendapati bahawa duit dia kan ada berapa. Duit dia ada berapa sekarang ni. Okay, duit dia kan ni ada RM1,400. Total semua ada RM1,400. Ini bermaksud, okay, ini bermaksud dia telah menerima, okay, okay, ni cerita dia, RM1,200 duit asal dia. Okay, so baki tu, okay, pemberian Adrani lah. Pemberian Adrani berapa? Jadi pemberian Adrani adalah sebanyak RM200. Faham lah itu? Sebab duit dia ada 1,400. Sini total 1,400. Duit asal dia ada 1,200. Maksudnya Adrani telah beri pada dia sebanyak RM200. Ini yang diberikan oleh Adrani kepada dia. Okey. Dan soalan tanya, berapakah duit asal Adrani? Kita balik ke sini semula. Sini semula, gini. Jadi, yang diberi kepada Michaela adalah sebanyak RM200 gitu. Okey. Diberi kat Michaela RM200. Sinilah. Maksudnya, setiap satu kotak ini berjumlah RM200. Jadi, kalau ini RM200, maka kotak ni pun 200, 200, 200 dan 200. Jadi, duit asal. Okay, duit asal Adrani, berapa asal dia? Campur semualah. 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200. Jadi, duit asal dia ada sebanyak RM1,000. Siap. Okay, siap jawapan dia. Begitulah cara dia. Jadi kita kena pandailah membuat maklumat, keluarkan maklumat supaya kita faham. Ini kita bentuk gambar rajah lah. Kita bentuk gambar rajah. Okay, kalau bentuk penyelesaian macam mana? Buat satu-satu. Contoh, kita buat. Okay, ini contoh cara kedua. Okay, ini cara kedua. Cara kedua. Iaitu kita buat cara pengiraan. Ya, ini tadi cara pertama, cara lukisan. Okay, ini cara pertama kita menggunakan lukisan lah. Guna gambar rajah. Okay, sekarang kita nak buat cara yang kedua, iaitu cara tulisan lah. Okay, tulisan. Okay, maklumat kata apa sini? Maklumat kata dia beri 2/7. Ni kita ambil maklumat ni. Kita ambil kedua tu. Okay, dia beri 2/7 dia beri, dia masih ada baki 1,000. Okay, so baki dia berapa? Okay, baki dia 2/7 diberi kepada Ivory, maka baki dia akan ada 5/7. 5/7 baki dia. Macam dapat yang ni? Dapat daripada 1 tolak 2/7. Okay, so 5/7 ni dia sama nilai dengan RM1,000. So berapa duit asal? Okay, so ni kat sini, okay, duit baki Michaela banyak ni. So berapa duit asal dia? Okay, jadi nak cari duit asal dia, duit asal Michaela sama dengan,
kita terbalikkan pecahan tu. Terbalikkan pecahan ni, 5/7 tukar tempat. 7/5. Okey, darab dengan. Darab dengan. Kita buat itu. Darab dengan duit baki dia. 1,000. Dapat jawapan. Okey, ambil kalkulator. Terbalikkan dia 7/5. Okey, 7/5. Darabkan dengan RM1,000. Jadi duit asal dia ada sebanyak RM1,400. Tu cara dia. Okey, yang kedua kita ambil yang berikutnya. Jadi pula maklumat. Soalan kata, berapakah baki duit Adrani? Ni soalan minta lah. Berapakah baki duit Adrani pada duit Adrani awalnya? Soalan minta. Okey, so maklumat kata apa? Maklumat kata yang ini. Ni maklumat dia. Okey, sama cara dekat ke ni? So, kat sini duit terima dari Adrani sama dengan duit yang dia ada tolak dengan duit yang dia asal dia ada sebanyak tu. Duit. Okey. Jadi Adrani bagi kepada sebanyak RM200. Okey. So, berapakah duit asal Adrani? Duit asal Adrani berapa? Duit asal. Berapa? So, sama cara gini. Pinjam jap. Okey. Dia beri kepada Adrani, pada ni 2/5. Okey. Beri kepada Michaela. Okey, beri kepada Michaela 1/5. 1/5. So, berapa duit asal dia? Lagi sekali kita buat, ubah tempat. So, duit asal Adrani, kita terbalikkan formula tu saja. 5/1 jadi 1/5 jadilah 5/1. 5/1. Darab dengan duit yang dia bagi kepada Michaela, iaitu sebanyak RM200. Darab dengan 200. Dapat jawapan akhir dia sebanyak RM1,000. Itu cara yang kedua, cara kita menggunakan pengiraan. Dua-dua cara boleh digunakan, yang penting jawapan kita betul. Alright? Okey, selesai kat situ. Okey, soalan minta yang ni lah. Yang jawapan akhir ni lah dia minta. Okey, alright. Okey, so habis untuk kita hari ni bab 1 untuk bab 1. So lepas selesai ni. Ada yang bertanya tak sekat ni? Ada tanya apa-apa? Okey, nanti dalam sekejap save dulu. Takut saya lupa. Okey, alright. So nanti dalam buku teks kita nanti,